Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i bab yang ke-23, iaitu An-Nahyu an Tanashudil Ash'ar fil Masjid, larangan mendendangkan syair-syair dalam masjid. Cuma sebelum itu, dalam bab yang ke-22 itu, sebab dalam nota ni saya tidak sentuh berkenaan dengan satu poin berkait dengan larangan berjual beli dalam masjid itu. Tidak disentuh secara khusus lah. Walaupun dalam bab-bab sebelum ini ada disebut kan, akan datang ada sebut. Cumanya oleh kerana bab yang ke-23 ni agak khusus, cuma tidak disentuh secara khusus lah. Cuma di sini saya ada buat, tapi dalam bentuk tulis tangan saja, tidak masuk dalam yang bercetak tu. Dia sebenarnya berkenaan dengan jual beli, oleh kerana hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i ini ada disebut Nabi SAW larang tahalluk pada hari Jumaat sebelum salat dan larangan berjual beli dalam masjid. Sebenarnya isu berjual beli apa-apa sajalah berkenaan dengan syair, dilarang menghebahkan barang hilang dalam masjid. Semua itu sebenarnya berbentuk larangan. Kenyataan-kenyataan Nabi berbentuk larangan. Secara zahirnya, mana tidak boleh berjual beli, tidak boleh bercakap-cakap, buat halaqah ketika hari Jumaat sebelum kita kata khutbah itu tidak boleh juga. Akan datang kita akan bincang berkenaan dengan syair pun tidak boleh juga. Hadis melarang. Begitu juga menghebahkan isytihar barang hilang pun tidak boleh. Bukan satu hadis, dan dalam nota saya kemukakan beberapa contoh hadis-hadis lain. Tak apalah, cuma berkait dengan isu jual beli ni, dia begini. Sebenarnya misalnya Imam Abu Hanifah dan juga tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi, dan juga Muhammad bin Maslamah, ini salah seorang tokoh besar dalam mazhab Malik, mereka ada pandangan lain. Sebab dia kata sebenarnya kalau kita perhatikan kepada larangan Nabi ni, supaya tidak bertukar ni masjid ni, tujuan asal dibina masjid ni untuk ibadat, zikir, salat, baca Quran, dan sebab itu asal. Jadi kebimbangan Nabi yang kukuk masjid ni dia jadi tidak zahir tu. Jadi fungsi dia tu jadi tidak jelas. Cuba bayangkan, kalau Nabi tidak sebut larangan berjual beli, kuku ada yang berjual beli dalam masjid. Kuku dia jual minyak angin, minyak atar. Jadi kadang-kadang sibuk pula. Bahkan kalau dibiarkan boleh jadi sibuk macam pasal. Itu yang disebut oleh ulama ni. Sebabnya kalau kita terima secara zahir, mana nak jual kitab pun tak boleh juga. Jual nota. Itu urusan jual beli. Sebab itulah ulama dia tidak faham secara mutlak haram itu. Yang dimaksudkan haram itu, larangan itu, kalau sampai ke peringkat seolah-olah masjid jadi tempat berjual beli. Kalau sampai peringkat tempat berjual beli, itu tidak boleh. Sebab tu Sayyidina Umar, dia minta supaya urusan itu yang tidak dibenarkan dalam masjid, buat di luar masjid, disediakan tempat di luar masjid untuk berjual beli. Kadang-kadang perlu juga. Sebab kita tengok setengah-setengah masjid kan di kaki di luar masjid dia ada jual piyah. Itu kadang-kadang ada keperluan. Sebab itulah Imam Abu Hanifah
dan beberapa orang tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan Muhammad bin Maslamah ni tokoh dalam mazhab Malik, dia kata susah juga sebenarnya kalau bagi mereka kena ada kelonggaran. Misalnya nak isytihar barang hilang. Sebab apa masjid ni, kalau dulu masjid lebih meriah, lebih makmur daripada zaman kita. Ramai umat Islam hari. Jadi bila mereka datang beramai-ramai ke masjid, sudah tentu mereka ada keperluan. Sebagai contoh. Sebagai contoh kan. Misalnya kita nak jual kitab lah. Enggak kitab agama ni nak. Memang dijual di masjid. Tama-tama kalau kuliah tu dia buat kitab sendiri. Dia akan berlaku urusan jual beli. Kalau sekadar itu macam mana? Sekadar itu tidak termasuk dalam larangan. Tapi kukuk mana pun dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia kata kalau boleh pun sekadar itu tanpa diangkat suara. Jadi bising seperti pasar. Kalau pasar kan dia bising. Nak jual tu sebut dengan suara yang tinggi. Jangan ada perkara-perkara itu. Mana atas rasa keperluan lah. Atas rasa keperluan. Misalnya kita kata, ni ada, saya pun kena juga. Dia orang miskin lah. Tapi keluarga dia ni buat macam minyak angin gitu. Jadi dia mari datang salat ke masjid, kadang-kadang dia jual kepada orang sebelah dia dalam sah tu lah. Ada kan berlaku gitu. Tapi itu bukan waktu salat. Mana selepas itu. Macam mana? Kita nak hukum haram ke? Padahal tidak bunyi pun suara tu. Dia pun berbisik. Saya pun ambil sebotol. Kita pun bayar. Kena kira jual beli dah tu. Itukah yang dimaksudkan haram? Tidak. Jadi ulama bincang dengan panjang lebar. Zaman Nabi ni ada siapa peringkat macam bersilat dalam masjid. Saya ingat dulu Maulana pernah ditanya, boleh ke Maulana kata itu tidak buka gelang, buka gelang, tak boleh. Sekadar tunjuk buah sebutir dua zaman Nabi pun kau keadaan berpasir. Sekadar itu tak apa. Boleh lagi. Tu. Sama juga tahalluk ni yang tidak dibenarkan bercakap di hari Jumaat kita bincang sebelum ni. Kerana apa? Kita sudah kemukakan sebab-sebab. Apakah dalam masjid tak boleh bercakap? Tak ada seorang pun ulama kata begitu. Boleh kalau perlu. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia kata bila dia datang ke masjid dia akan ada keperluan. Sebab tu bagi mereka isytihar barang hilang di masjid ni boleh. Hadis yang kata tak boleh tu supaya berdisiplin. Jangan pula masjid ni jadi seperti pasar, tempat bising. Sebab tu Sayyidina Umar pun tidak tolak, cuma dia kata buat satu tempat khusus di luar masjid. Sayyidina Umar ada bui pandangnya begitu. Sebab apa? Sebab itu keperluan umat Islam. Dan yang jual di sekitar masjid dia bukan jual ikan. Bukan jual sayur. Keperluan yang berkait dengan kopiah. Perkara-perkara yang berkait dengan kita terpakai menutup aurat lah kita kata. Seumpama itu. Jadi kena fahamlah. Tapi kukuk mana pun semua ulama terima. Kalau atas nama urusan jual beli sehingga jadi seperti pasar, jadi seperti kedai, semua kata tak boleh. Tu kena ingat tu. Banyaklah kalau kita nak kemuka dalilnya. Misalnya kita kata tuntut hutan dalam masjid. Nabi benar ke? Cuma Nabi kata perlahankan suara. Sebab itulah dalam perbincangan ulama yang kita bincang ni, mendanakan syair dan sebagainya, semua ulama kata tak boleh kalau sampai mereka meninggikan suara. Sebab dalam masjid ni kita kena ingat, dalam masjid ni tempat ibadat khusus. Ada orang sedang itikaf, ada orang sedang baca Quran, ada orang sedang salat. Irfa. Mana raf'us saut tu angkat suara tinggi, itu yang paling ditekan. Tak kira lah atas nama perniagaan ke, atas nama syair ke, atas nama isytihar barang hilang ke, semua ulama kata tak boleh. Cuma isytihar kita kata orang kehilangan barang ni, kalau setengah-setengah ulama kata perlu di masjid. Sebab masjid dulu tempat paling ramai lah orang datang. Cuma nak buat macam mana supaya tidak terganggu. Kalau sekarang ni dia isytihar dalam mikrofon, mana tidak mengganggu lah. Sebabnya begini, kita nak kata tak boleh secara mutlak tak. Sebab zaman Nabi dulu masjid tu tempat segala-galanya. Cuba tengok sebelum ni, ikat orang kafir dalam masjid. Macam mana? 3 hari lah Usamah. Usal lah. Sumamah bin Usal tu. Sumamah bin Usal kan. Sampai 3 hari lah. Lepas tu delegasi orang-orang yang tidak Islam datang ke Madinah pun berjumpa Nabi di masjid. Perkara itu zaman Sayyidina Umar begitu juga. Mana orang kafir mari jumpa dengan khalifah dalam masjid. Jadi kena fahamlah. Ulama semua terima
bahawa larangan ini sebagai nak mendisiplinkan. Supaya kita sedar. Jadi kalau kita kata begitu tak, kalau kita tengok saya tidak berjual. Saya tidak duduk baca syair pun. Tapi saya duduk buah ya. Nah, duduk buah misalnya dengan suara yang kuat. Tak boleh semua tu. Itu termasuk dalam larangan. Bahkan itu ada tajuk khusus yang kita akan bincang akan datang tu. Jadi kena ingatlah perkara itu ya. Cuma di sini saya nak bacalah sedikit catatan saya. Larangan berjual beli dalam masjid juga mempunyai maksud yang sama, iaitu menjaga kemuliaan masjid. Cuma ini saya tidak tulis di situ ya. Cuma saya tulis tangan saya. Asal pembinaan masjid adalah untuk beribadat. Misalnya salat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Ada juga ulama yang membuat perincian. Larangan ini lebih kepada peringatan agar masjid kekal menjadi tempat ibadat khusus seperti mana tujuan asal pembinaannya. Kalau tidak bertegas, mungkin masjid akan menjadi seperti pasar. Orang bebas untuk bertempik dan berurusan dengan urusan dunia. Akan jadi begitulah kalau tidak dibuat penegasan. Kalau ini berlaku, maka akan hilang maksud asal atau fungsi asal masjid itu akan hilang. Sehubungan dengan ini, Sayyid Noma telah memberikan alternatif. Aktiviti seumpama itu, misalnya mengisytiharkan barang hilang, bersyair, berjual beli dan sebagainya, dilakukan di luar masjid dan disediakan tempat yang khusus. Isu utama yang ditekankan dalam masjid ini adalah mengganggu orang yang sedang beribadat. Bahkan tidak tertentu pada mazhab Syafi'i saja, mazhab Syafi'i pun begitu juga. Nak mengajar kanak-kanak peringkat tarikan pun tidak dibenarkan dalam masjid. Atas dasar apa? Atas dasar mengganggu orang beribadat. Jadi kalau kita boleh urus masjid, kanak-kanak boleh datang ke masjid, siapa ke peringkat kita kata kanak-kanak umur 3-4 tahun pun, tapi tidak mengganggu. Ulama kata boleh. Misalnya masjid besar, kita buat satu tempat khusus. Dalam masjid juga. Cuma tingkat atas, tempat yang agak tertutup, sehingga kalau dia bising pun tidak mengganggu. Itu boleh. Dia isunya supaya tidak mengganggu. Bahkan itu lebih baik. Masjid ini jadi macam komplek lah kita kata. Tempat serbaguna, mesra untuk semua peringkat. Itu lebih baik. Maknanya untuk orang-orang tua yang suka buat agama, kita buat juga satu tempat untuk dia. Jangan berhekon lah, dia bawa kipas ni. Kalau nak buat lah, ada setengah-setengah tu memang mengganggu. Pengalaman kita kuliah tu sehingga imam terpaksa isytihar supaya diam sekejap ketika kuliah. Ketika kuliah. Saya pun kadang-kadang tiada berlaku pengalaman kita sendiri. Kalau siapa peringkat ini, tak boleh ya. Berbuah di masjid ni boleh. Bukan tidak boleh. Tapi jangan siapa peringkat mengganggu kuliah, mengganggu orang sedang salat. Itu yang dimaksudkan. Sebab itulah bagi saya, kalau Dr. Yusuf Qaradawi dalam artikel yang saya baca, dia kata masjid ni perlu kita urus dengan baik. Misalnya contoh ni, kalau kita ambil contoh masjid Langgan, kata ada beberapa tingkat. Kita boleh guna satu ruangan khusus untuk kanak-kanak. Mana ada tadika, ada tempat hadanah, tempat itu misalnya. Tapi dengan kedudukan yang tidak mengganggu, boleh dibuat begitu. Jadi orang nampak masjid ni rupanya serbaguna, tetapi dengan disiplin. Fungsi masjid yang asal. Sebabnya dalam hadis akan datang kita akan bincang juga. Nabi kata, Nabi tak benar lah. Nabi tak benar dihebahkan barang hilang. Buat kita ada isytihar announcement barang hilang. Sebab apa? Sebab Nabi kata masjid dibina bukan untuk itu. Di situ ulama bincang tu. Maknanya kalau siapa mengganggu fungsi asal, tak boleh. Kalau tidak mengganggu fungsi dia, boleh. Buatlah macam mana pun. Boleh buat kelas bahasa Inggeris, boleh buat macam-macam kita ada tempat tuition, boleh. Seolah masjid jadi macam komplek. Boleh. Tapi, kena jaga. Kena jaga fungsi asal dia apa. Kalau terganggu yang itu tak boleh. Maknanya agama Islam ni, dia begitu cara dia urus. Jadi kena fikirlah macam mana. Sebab tu, kalau di Selangor ni, beberapa tempat saya pergi, masjid dia ni ada kedai di kaki lima tu, tapi tak mengganggu pun, dengan disiplin lah. Sehingga kalau jadi mudah. Jadi bila orang pergi tu nak ada kedai runcit. Jadi bila sahabat waktu salat mudah nak untuk salat. Jadi ibu yang bawa anak kecil pun ada ruang yang khusus, dia tidak mengganggu. Itu bagus. Itu bagus. Sebab kita tengok dari sudut ni. Ada kebenaran juga kalau ada AJK masjid tak benar kanak-kanak masuk. Sebab apa? Bising. Bila bising mengganggu. Saya pernah diambil telefon budak tu.
Oh, susah kita. Telefon ni bukan harga 3-400. Nah. Engkau kita buat live tu guna telefon. Nasib baik dah dia giltok semula. Tak usah tanyalah saya khusyuk ke tak ustaz masa tu. Nah. Sebab kita ni bukan kelah wali. Nah. Nak yang terganggu, terkejut saya. Kita letak depan biasa kita lepas tu kena berhati-hati. Tak tahulah kenapa dia giltok balik. Budak rasanya sekitar 3 tahun gitu. Dia lalu ke depan solat, dia ambil telefon. Terkejut kita dah. Cuba bayarkan macam mana? Kalau telefon harga 100 rupiah boleh kira nak. Jadi perkara-perkara gitulah. Sebab itulah masjid kena ambil kira. Misalnya bila satu keluarga datang solat tu, mana dia ada tempat dia nak duduk tu. Ibu dia dengan anak kecil dia tu, biar ada tempat yang selamat. Sepatutnya kita mengambil kira. Mana pihak masjid kena fikir perkara-perkara itu. Ni kalau masjid tu luas lah. Masjid tu kalau boleh buat begitu. Kukuk mana pun kita kena fikir masjid ni biar sesuai untuk semua peringkat. Mesra untuk semua peringkat. Itu lebih baik. Tapi kukuk mana kena jaga apa yang Nabi sebut. Janganlah hilang, terganggu fungsi asal dia tu. Itu tak boleh. Kalau nak kira orang mari nikah di masjid, berbising, ambil gambar ke apa tu. No. Sesi bergambar dalam masjid. Nak kira macam mana? Tu tidak panggil muamalat tu. Bayar tu. Kepada kameraman tu bayar tu. Bukan free. Jadi kalau begitu kita kena faham lah. Lebih-lebih lagi waktu dia mari tu bukan waktu solat pun. Sebab itulah di sini ramai jugalah yang saya tengoknya. Dalam mazhab Hanafi dia bagi kelonggaran di situ. Bahkan dia kata susah kata kalau kita silap faham. Sebab zaman Nabi tu tidak gitu. Jadi larangan Nabi tu dalam konteks itulah. Sebab dari segi praktikalnya nampak bebas di masjid Nabi tu. Jadi maknanya larangan itu lebih kepada nak mendisiplinkan. Nak sekat kalau biar, bahaya. Boleh jadi macam-macam. Tempat tidur pula masjid ni. Lepas maya guna agama, kadang-kadang mari tidur. Boleh ke begitu? Tu yang perlu ada peringatan tu, takut jadi gitu. Akhir sekali tempat singgah masjid ni. Kalau musafir tu boleh kira. Kadang-kadang orang kampung, dia panah mau dia mari tidur masjid. Kan biasa kan? Takut jadi gitu ya. Dibimbangi berlaku begitu. Tapi kukuk mana pun kalau saya tengok dalam beberapa syarah lah, apa yang disebut oleh Nabi ni sebenarnya dalam proses nak memahamkan masyarakat supaya mereka terdidik dengan baik. Masjid ini fungsi dia dan ini disiplin dia. Kalau kamu nak dapat pahala, nak dapat kelebihan, kena patuh. Itu maksudnya. Jangan sewena-wena masjid ni. Tak boleh begitu. Cuba bayangkan kalau setengah tu pergi basuh kereta guna air masjid. Ada berlaku gitu. Apa tak ada? Pengalaman kita lah tu. Pengalaman kita tengok. Sehingga kita sebut kata tak boleh guna. Tak boleh guna air masjid. Dia disiplin dia. Tak boleh nak buat mudah-mudah gitu. Jadi perlu kita faham lah. Baik, seterusnya saya pergi pada bab yang ke-23 lah. An-nahyu an tanashudil ash'ar fil masjid. Larangan mendendankan syair dalam masjid. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, yaitu hadis yang ke-715. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits ibn Sa'd an ibn Ajlan an Amr ibn Shu'aib an abih an jaddih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tanashudil ash'ar fil masjid. Imam An-Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Nabi SAW telah melarang mendeklamasikan syair dalam masjid. Ni pun tak apalah kita baca sini. Ni bagus juga ini. Yang pertama, hadis bab menunjukkan larangan mendeklamasikan syair dalam masjid ataupun melantunkan suara yang tinggi dengan membaca syair. Ada juga ulama yang kata begitu. Maknanya berkait dengan suara yang tinggi. Baik. Yang kedua, secara umumnya larangan yang dimaksud adalah hadis adalah berkait dengan syair-syair yang isi kandungannya bersifat jahiliyah dan bercanggah dengan ajaran Islam. Yang ketiga, di bawah ini dikemukakan beberapa contoh pandangan ilmuwan Islam berkaitan dengan isu ini. Yang pertama, kata Imam Asy-Syaukani, berdasarkan hadis bab dan hadis-hadis lain yang juga mengandungi larangan yang sama,
maka ia bermaksud tidak harus membaca syair tu, silap spelling tu, syair dalam masjid. Tu silap tu, perbetulkan. Walau bagaimanapun ia bercanggah dengan kisah Umar dan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhuma. Hadis ini selepas inilah hadis yang ke-716. Bahkan dalam kisah ini Hasan dengan jelas menyebutkan beliau memperdengarkan syair dalam masjid dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersamanya pada ketika itu. Hadis ini hadis selepas ni. Demikian juga hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an yang mana beliau berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid lebih 100 kali dan para sahabatnya memperdengarkan syair dan ada sebahagian isi kandungan syair berkenaan mengandungi hal yang berkait dengan jahiliah. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum bersama mereka ketika mendengarnya. Para sahabatnya mendeklamasikan syair dan mereka menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal jahiliah. Itu jelas. Baginda diam dan kadang-kala tersenyum bersama mereka. Imam Asy-Syaukani menyatakan hadis ini sahih. Baik. Yang kedua, kita baca dulu. Oleh kerana hadis-hadis larangan dan yang memberi kebenaran kedua-duanya ada yang sahih, maka ulama mengambil pendekatan mengkompromikan, iaitu kaedah jamak hadis-hadis berkenaan. Maka hadis itu dijamakkan, diselaraskan. Macam mana bentuk jamak tu? Cuba kita tengok. Yang pertama, larangan diterima pakai sebagai peringatan dan berhati-hati agar tidak menjadi keterlaluan. Seperti jual beli tadi lah. Yang kedua, hadis-hadis yang menunjukkan kelonggaran, yakni boleh, itu diterima pakai sebagai kebenaran untuk syair yang ada kebaikan dan kemaslahatan. Misalnya, hadis Hasan yang menyindir kalangan musyrikin, memuatkan pujian kepada Rasulullah SAW dan lainnya. Hadis larangan adalah berkait dengan syair yang mengandungi unsur berbangga-bangga, at-tafakhur, berbangga-bangga, mengutuk pihak lain dan seumpamanya yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Imam An-Nasai antara yang berpendapat begini. Dia kitab Imam Nasai ni, dia ada orang buat PhD. Dia bincang tentang tajuk. 700 muka surat lebih. Dia bincang tentang tajuk saja. Tajuk tu maksudnya fiqh Imam Nasai. Ni Imam Nasai antara berpendapat gini. Mana Imam Nasai dalam bab ni longgar lah. Mana dia terima semua hadis yang larang pun diterima sebab sahih. Hadis yang membenar pun diterima. Cuma bagaimana kita nak dari sudut nak berinteraksi dengan kedua-duanya supaya tidak talak kedua hadis tu. Nak talak macam mana? Hadis tu sahih. Tak boleh talak mudah-mudah gitu hadis bila sahih. Di sinilah maknanya kena faham dalam konteks yang tertentu. Tu. Cuba tengok lagi. Ni kata Imam Asy-Syafi'i, syair ni adalah percakapan. Bila kita kata syair tu ungkapan manusia. Cuma oleh kerana sedap dengan bahasa yang jinas, bahasa yang ada rima tertentu, orang panggil syair. Kalau kita kecek biasa gini, orang panggil bobok. Orang panggil kecek biasa gitu, ya muka tak ada sedap pun bahasa kita ni. Tapi bila orang ahli bahasa bercakap, tu lain. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, jika kandungannya baik, maka ia dikira baik. Manakala jika kandungannya buruk, maka ia dikira buruk. Sebenarnya maksud kata-kata Imam Syafi'i ini sebenarnya selaras dengan beberapa hadis marfu'. Misalnya, Abu Ya'la telah mengeluarkan hadis yang bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau telah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang syair itu bagaimana. Apa Nabi kata? Nabi kata syair itu adalah kalam. Jika baik isinya maka baiklah, dan jika buruk isinya maka buruklah. Jadi maknanya hadis-hadis yang membenarkan itu berkait dengan hadis-hadis yang ada manfaat, yang ada unsur-unsur yang selaras dengan ruh agama, tidak bercanggah dengan syariat. Mana boleh? Maknanya kalau kita nak buat program syair di masjid, memang boleh. Sebab itu dia boleh, sebab itu ilmu tu. Kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama, antara pemidatu, orang panggil khutbah, yang dikehendaki ahli sunnah adalah dari segi bahasa. Sebab bahasa dia boleh memberi kesan pada jiwa manusia. Jadi penceramah, pengkuliah, orang yang bercakap ni, kalau dia tidak hebat dari segi bahasa, tidak berkesan mana.
Sebab tu kita tengok Al-Quran, hadis ni, kalau kita ambil hadis ni, kalau orang belajar hadis, dia panggil rakikah. Mana kalau dikatakan hadis, tiba-tiba bahasa tu rakikah, bahasa tu rapuh, bahasa tidak nampak tinggi. Ulama kata kena siasat hadis. Sebab kalau hadis tu betul-betul dari Nabi, bahasa dia tinggi. Rakikah ni mana rapuh bahasa tu. Boleh dikenal pasti. Sehingga hadis tu kalau bahasa dia nampak tidak, orang panggil menyalahi lah di segi peraturan nahwu, tata bahasa, itu antara ciri-ciri hadis maudhu'. Kan? Semalam pun saya ada bincang satu hadis. Nabi sebut Armalah. Nabi kata sesiapa yang tolong armalah dan tolong orang miskin, dia boleh pahala seperti mujahidin fi sabilillah, dan boleh seperti orang yang berpuasa di siang hari dan berqiyamul di malam hari. Cuba tengok ulama bahas macam mana. Jadi kalau kita tengok dalam internet tu, kebanyakannya biasanya bahas armalah ni maknanya janda lah. Aramil jamak dia memang betul lah. Tetapi ramai ulama kata tidak. Maka bila sebab kalimah armalah ni dia boleh dengan makna orang jantan pun boleh juga. Sebab armalah ni makna asal Imam Nawawi berkata gitu. Bahkan Syekh Uthaymin, kalau sebut Uthaymin orang marah kena. Syekh Uthaymin bincang panjang tu. Sebab armalah ni mana orang yang terputus bekalan. Tu asal dia. Terputus bekalan, dia tidak ada ahli keluarga dan dia susah, miskin. Itu mana asal dia. Sebab tu dalam bahasa Arab, tokoh bahasa Arab misalnya Ibnu Sikki dia kata, dalam bahasa Arab digunakan armalah itu di kalangan lelaki dan perempuan datang untuk meminta bantuan daripada pihak Baitul Mal. Dia guna armalah untuk lelaki dan perempuan. Sebab itulah Syekh Utsaimin kata hadis tu makna kalau kita tolong orang lelaki, dia mati isteri dah, susah hidup dia, kita pun tolong dia. Tolong macam mana? Cari isteri kepada dia yang sesuai untuk jaga anak dia, ataupun kita bantu dia susah, kita boleh pahala juga seperti mujahidin fi sabilillah, seperti orang berpuasa sehari dan berqiyamul pada malam hari. Itu sifat hadis tu gitu. Tu. Jadi dalam isu ini, maknanya kita kena fahamlah hadis larangan itu. Kalau syair itu syair jahiliah, sebab dia gini, kita kena tahulah syair, bila sebut syair jahiliah ni, kebanyakan sifat syair jahiliah biasanya puji orang perempuan, puji kuda, puji bangsa dia, kutuk orang, berbangga-bangga dengan kelebihan. Itu tak ada faedah dalam agama tu. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tetapi kalau syair jahiliah pun dia menceritakan tentang fenomena masyarakat, sehingga kita boleh ilmu, kita boleh tahu tentang sistem perkahwinan dengan baca syair tu. Tak apa gitu. Misalnya kalau dalam kitab sirah misalnya dah, contoh saya ambil Ar-Rahiqul Makhtum. Dia kata melalui syair-syair Arab jahiliah ni, kita boleh tahu sistem perkahwinan mereka. Enggak kalau baca syair-syair begitu, boleh ilmu, tak jadi masalah tu. Itu maksud dia. Ibnul Arabi berkata, tidak menjadi kesalahan memperdengarkan syair dalam masjid jika ia berbentuk mendedahkan kebaikan agama, menyatakan kemestian menegakkan syariat, dan banyak lagi lah dia sebut. Semua itu berkait dengan perkara khairat. Itu boleh kan? Misalnya kita kata, kita buat di masjid, contohnya apa dia kata, program kanak-kanak bercerita, nak melahirkan keterampilan kanak-kanak, boleh asalkan tidak mengganggu orang beribadat, boleh, tidak jadi masalah. Bahkan cara itu boleh mendekatkan kanak-kanak dengan masjid. Tapi kena fikirlah, jangan sampai mereka mengganggu orang beribadat. Itu. Sebab tu bagi saya masjid yang luas, dia boleh fikirkan supaya masjid itu bukan hanya sekadar salat 5 waktu saja. Tidak. Dia kena fikir itu. Baik, seterusnya kita pergi pada bab seterusnya, bab yang ke-24. Ar-rukhsah fi insyadi sya'ri al-hasan fil masjid. Kelonggaran mendendangkan syair ataupun mendeklamasikan syair yang baik di dalam masjid. Imam Nasa'i buat tajuk khusus untuk didedahkan contoh-contoh hadis yang memberi kebenaran itu. Baik, Imam Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, yaitu hadis yang ke-716. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab
Musayyab itu. Qala marra Umar. Dia sebenarnya khilaf ulama tu nak baca Musayyab ke Musayyib itu. Ulama ada khilaf, setengah kata Musayyab itulah yang betulnya, setengah kata Musayyib. Dia ada khilaf lah. Tapi setakat saya tahu, wallahu a'lam lah. Kalau silap boleh diperbetulkan, setakat saya tahu yang kuatnya Musayyab lah. An Sa'id bin al-Musayyab qala marra Umar bi Hassan bin Thabit wa huwa yunshidu fil masjid. فلحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Saya ambil di situlah sebenarnya hadis ini hadis Hasan bin Thabit. Cuma saya ambil daripada Sa'id bin Musayyab. Kata Sa'id bin Musayyab, dia kata Umar telah lalu di hadapan Hassan bin Thabit. Yang mana pada ketika itu Hassan sedang mengungkapkan syair di masjid. Lalu Sayyidina Umar memandangnya dengan pandangan yang tidak senang. Lahaza ni gini. Lahaza ni dia tengok gitu. Maknanya pandangnya itu isyarat kepada tak suka lah. Itu makna lahaza. Di situ. Tu kan. Sebab Sayyidina Umar ni memang begitu. Suka kalau kita baca cerita Sayyidina Umar ni. Kalau dalam bab agama ni memang dia menjadi pembimbing sungguh. Kalau tak betul dia pegang. Dia pegang. Kalau boleh bawa ayat dalil dia lepas. Maknanya kalau ada orang kata depan dia tak perlu dalil Sayyidina Umar bakal makan dapat awal dia. Kalau ada orang kata gitu depan Sayyidina Umar lah. Dia kata bagi dalil. Itu cara Sayyidina Umar. Baik. Bila begitu, jadi saya Hasan pun dia tak suka lah Sayyidina Umar tengok gitu dia. Dia pun kata-kata Hasan pun agak tegah lah. Oh, kasar kat lah tu. Cuba tengok. Gapo Hassan bin Thabit kata. Hassan bin Thabit telah berkata, sesungguhnya saya telah mengungkapkan syair dan pada ketika itu ada orang yang lebih baik daripada engkau wahai Sayyidina Umar. Oh, berat dia itu. Kemudian beliau berpaling kepada Abu Hurairah. Rupanya Abu Hurairah pada juga situ. Dan dia pun tanya Abu Hurairah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, jawablah bagi pihakku wahai Hassan, ya Allah, perteguhkanlah beliau dengan bantuan Ruhul Qudus. Beliau menjawab, ya benar. Beliau tu maksudnya Abu Hurairah lah. Cerita dia begini, sebelum kita pergi ke bawah tu, cerita dia begini. Jadi Sayyidina Hassan bin Thabit ini, dia kata pernah Rasulullah kata kepada dia, ni cerita ni dalam masjid. Nabi kata kepada Hassan, kamu jawablah bagi pihakku. Maknanya Nabi suruh Hassan bin Thabit jawab tuduhan-tuduhan dan tohmahan pihak kafir Quraisy kepada Nabi dengan menggunakan bahasa syair. Sebabnya orang kafir Quraisy dia upah syair-syair hak tidak Islam, syair-syair penyair-penyair orang kafir tu dia upah untuk kutuk Nabi, untuk hina Nabi, untuk fitnah Nabi. Bahasa tu bahasa syair. Jadi menarik perhatian orang lah. Itu. Jadi Nabi suruh Hassan jawab dengan menggunakan bahasa syair juga. Bahkan Nabi doa perteguhkanlah Hassan dengan bantuan malaikat Jibril tu. Abu Hurairah kata, iyalah aku pun tahu hadis tu memang ada lah. Hadis ni disebut oleh ulama sebagai hadis rukhsah. Hadis rukhsah. Makna apa? Maknanya asalnya tak boleh. Asalnya tak boleh. Cuba tengok. Kenapa Imam Nasai guna rukhsah? Rukhsah ni kelanggaran. Seperti salat lah. Ada rukhsah jamak qasar tu dah. Bila dalam keadaan musafir. Mana dalam keadaan biasa tak boleh gitu. Ada perbincangan lah satunya. Gitu. Hak ni pun maknanya asalnya tak boleh. Tapi boleh. Kalau kena dengan caranya boleh. Tu. Baik. Cuba tengok di sini. Yang pertama hadis Hassan bin Thabit ni bukan main-main, ni hadis muttafaq alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Di sini perlu sebab Hassan bin Thabit ni salah seorang yang sangat dikecam oleh Syiah lah, sebab tu saya kemukakan di situ ada nota tu. Cuba tengok di sini. Hassan bin Thabit bin Al-Munzir bin Haram bin Amr Al-Ansari An-Najjari. Kunyah dia adalah Abu Abdurrahman. Jadi Hassan bin Thabit ni kunyah dia Abu Abdurrahman.
Abil Husam bin Abil Walid. Beliau adalah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Al-Fari'ah bin Khalid Al-Hubaishi. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang mengambil riwayat daripada beliau adalah Al-Bara' bin Azib, Sa'id bin Al-Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abil Hasan Maula Bani Naufal. Maula ni mana hamba yang dibebaskan. Dia ni asalnya hamba Bani Naufal. Anaknya Abdurrahman bin Hasan, Kharijah bin Zaid bin Thabit dan Yahya bin Abdurrahman bin Hatib. Kata Ibnu Sa'ad, Hasan ni antara yang memeluk Islam di peringkat awal, tapi tidak pernah turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan. Baik. Beliau dikatakan seorang yang pengecut. Berat juga tu. Beliau antara sahabat yang umur panjang sehingga disebutkan mencecah 120 tahun. Ibnu Sa'ad berkata, Sa'id bin Abdurrahman bin Hasan berkata, haram hidup selama 120 tahun. Begitu juga anaknya Al-Munzir, cucunya Thabit dan cicitnya Hasan. Semua hidup 120 tahun. Cuba tengok silsilah. Cuba tengok Hasan. Cuba tengok. Jadi Hasan ini, kata cicit Hasan tu Hasan bin Sabit lah. Hasan bin Sabit ni umur 120 tahun. Kemudian, mana keturunan dia tu berapa tu? Cuba tengok, haram ni datuk dia yang keberapa tu? Hasan anak Sabit. Sabit ni pun umur 120 tahun juga. Sabit tu ayah Hasan lah. Datuk Hasan nama Al-Munzir pun hidup 120 tahun juga. Datuk dia yang kedua haram. Hidup 120 tahun juga. Berapa orang tu? 4 orang direct tu. Hidup 120 tahun. Tu. Kata Abu Nuaim, saya tidak tahu ada dari kalangan orang Arab yang mana keturunan mereka secara berturut-turut hidup selama 120 tahun selain daripada mereka berempat ni. Kok saya tahu 4 orang ni yang turut-turut hidup 140 tahun. Kelebihan tu. Penting tu kita tahu tu. Baru kita boleh tahu apa Hasan ni tak pergi perang apa. Dia umur berapa tu. Cuba tengok bawah tu. Sebabnya begini. Sebab saya cek dalam internet, memang buruk nama dia. Ada orang kata dia ni pengecut, penakut. Dibawa lah cerita. Cuba tengok di sini. Saya petik biarlah. Syiah marah ni kalau kita sebut ni. Dah nak pertahan kau orang pengecut. Nasabah. Masuk Islam peringkat awal. Kayak pelik bunyi tu. Masuk Islam peringkat awal. Tapi tak pernah pergi perang dengan Nabi. Kok mana tu? Tapi bunyi rapat sangat dengan Nabi. Kayak pelik tu nampak tu. Cuba tengok. Cuba tengok nota tu. Kecil sikit tulisan tu. 13 tu. Nota kaki 13. Dr. Muhammad Abdullah Al-Aushid membuat komentar dalam kitabnya. Masya'a walam yathbut fissirah. Ni Ustaz Zahawi ada guna kitab ni di masjid dulu. Di masjid Cekok. Guna kuliah kitab ni. Ni kitab ni. Apa kata dia? Dr. Muhammad Abdullah Al-Aushid. Dia kata tidak sabit kisah ini melalui jalur-jalur riwayat yang sahih. Oleh itu maka Hasan bin Thabit bersih dari tuduhan pengecut itu. Tak betul tu. Setelah beliau mengemukakan riwayat-riwayat yang menyebutkan kedudukan Hasan yang kononnya pengecut, maka beliau telah membuat kesimpulan sebagaimana berikut. Ni, cuba kita tengok di sini. Sebabnya begini, dia ada cerita lah, riwayat tu lah yang tak betulnya. Kita bacalah dulu sini. Cuba tengok yang pertama. Sanad-sanad hadis yang berkaitan tidak diriwayatkan melalui sanad sahih yang muttasil. Dia ceritanya begini dalam peperangan Khandaq. Saya sebut dulu cerita baru boleh nampak. Dalam peperangan Khandaq, jadi Hasan ini katanya dia berada bersama pihak perempuan di satu benteng lah dalam Madinah. Tiba-tiba dalam riwayat tersebut, tiba-tiba ada seorang mana musuh lah, tentera musuh berjaya masuk sampai ke tengah Madinah. Dan pada waktu tu Safiyah binti Abdul Muttalib lah, mak dara Nabi lah, dia nampak tu orang kafir pergi. Bahaya ni kalau kafir naik, sebab di kawasan benteng tu orang perempuan berlindung tu, orang jantan tak ada. Safiyah kata kepada Hasan, gilah turun, pergi lawan orang kafir seorang sama seorang tu. Tak tahu Hasan bin Sabit ni, mu tahu ke aku macam mana?
Disebut gitu. Seolah-olah dia kata, mu tahu ke aku ni penakut, apa suruhnya. Dia faham gitu. Akhir sekali Safiyah tu, dia lah awal tu. Dia guna kayu, mati dia katak kawal tu. Lepas tu suruh hakak mayat tu, tak si juga Hasan ni. Kayak berat nampak tu. Itulah riwayat tu lah dia bincang ni. Betul ke riwayat tu? Cuba tengok. Sanad-sanad yang berkaitan tidak diriwayatkan melalui sanad sahih yang bersambung. Yang kedua, sudut matan hadis. Mengikut pandangan masyarakat Arab zaman jahiliyah dan zaman Islam, sifat penakut atau pengecut merupakan sifat yang sangat mengaibkan. Orang Arab jahiliyah kalau penakut, ini penyakit yang kira penyakit lah. Orang tahu natu orang penakut ni. Siapa begitu sekali pandangan masyarakat Arab jahiliyah kepada orang yang penakut, dikira kecacatan, mengaibkan. Baik. Kalaulah Hasan radhiyallahu anhu memang dikenali sebagai pengecut, sudah tentu beliau akan dipersendakan dan diejek oleh para penyair Arab yang sudah saling balas membalas syair. Kalaulah dia ni pengecut, mesti dia akan diserang oleh penyair-penyair Arab, sebab dia ni adalah benteng Rasulullah dari segi nak berhadapan dengan penyair-penyair Arab kafir tu. Jadi nak menghadapi penyair-penyair Arab hodok kutuk Nabi, dia depan. Sebab dia boleh bersyair. Sebab tu orang panggil dia ni syairul Rasulillah, penyair Rasulullah. Kalaulah dia ni pengecut, berat kena dia ni. Teruk dia kena hentam ni. Kita sedia maklum bahawa antara tugas yang diamanahkan kepada Hasan oleh Rasulullah adalah membalas ejekan dan tomahan penyair upahan Quraisy terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan laras bahasa syair juga. Yang ketiga, tidak ada riwayat khusus yang menyebutkan peperangan mana beliau tidak hadir dalam siri peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan peperangan Badar, Uhud, Hunain dan yang lainnya. Yang keempat, dalam peperangan Khandaq tidak berlaku pertempuran secara dekat antara kedua-dua pihak kerana pihak tentera Islam telah melakukan perancangan yang mantap dengan menggali parit di lokasi strategik sehingga musuh tidak dapat masuk ke kota Madinah. Pertempuran yang berlaku hanyalah melalui lontaran anak-anak panah dari jarak yang jauh. Antara yang terkena anak panah adalah Sa'ad bin Mu'adh dan dia mati kesan daripada ini. Jadi tidak timbul ada pihak yang mengelakkan diri daripada terlibat dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq adalah yang disebut dengan jelas dalam riwayat bahawa Hasan tidak terlibat. Bahkan beliau berlindung bersama wanita, warga emas dan kanak-kanak di benteng miliknya. Baik. Macam mana tu boleh terlepas orang kafir tu pergi ke benteng tu? Macam mana boleh terlepas? Sehingga berlaku pertempuran dengan Safiyah itu. Tu. Tak betul tu. Yang kelima, ni. Fakta yang perlu diberikan perhatian dalam isu tuduhan terhadap Hasan radhiyallahu an adalah sudut umur beliau pada ketika berlakunya peperangan Khandaq. As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudul Anf menyebutkan umur Hasan pada ketika itu adalah antara 71 hingga 85 tahun. Masa peperangan Khandaq tahun tu umur dia antara 71 hingga 85 tahun. Moga umur dia 120. Baik. Seseorang yang berada dalam lingkungan umur berkenaan adalah termasuk warga emas yang tidak dibebankan turut serta dalam mana-mana peperangan. Jadi kalau dia tak pergi perang pun masalah lah. Umur 71 ni rok kena akak bedang. Onggal lelah jelek kat kita umur 50 ni lepel. Nak onggal setiapi pun tak boleh. Kena tahu tu, kalau tidak buruk nama dia ni. Sebab ada saya tengok dalam beberapa kitab sirah tu, dia sebut pengecut, dia tak buat huraian tu. Kalau orang baca, orang kata pengecut. Padahal umur dia tengok tu. 4 orang tu. Dia, anak dia, tok yang kedua semua umur 120. Kita kena tahu. Jadi bila kita tahu maklumat ni, maknanya kita boleh jelaslah bahawa Hasan bin Thabit ini antara sahabat yang dikecualikan daripada turut serta dalam mana-mana peperangan. Maknanya kalau dalam peperangan Khandaq, kalau kita ambil dia umur 71, maknanya dalam peperangan Badar tu umur dia sekitarlah tolak 2 tahun lah. Peperangan Badar berlaku pada tahun kita kata ketiga, Khandaq ni tahun kelima. Mana tolak 2 tahun, mana umur 69. 69 ni lebih pada pencing.
Tak suruh kira lah, ada setengah tu misalnya kok tu tua, katanya umur 80 lebih, tu lain cerita tu, pelik tu. Boleh naik kuda tu boleh lompat lubal kok. Jadi ketua pula tu, tu tak boleh kira lah, tu memang tu tua tapi lain lah. Dia nak pergi perang. Jadi kita kena tahu ni, barulah kita nampak patut. Sebab tu dia tidak jadi masalah. Orang tak pergi perang ni berat. Cuba tengok Ka'ab bin Malik tu lah. Orang muda tak kahwin, tak pergi perang lah, ke mana Nabi layan. Tu ayat Quran. Sampai 50 hari Nabi tak bercakap. Tak kira Hasan ni, tak kira silap-silap hari bulan kata Nabi double standard pula. Orang rapat-rapat dengan dia, tak ui projek. Tidak ui tugas berat-berat. Sedangkan Nabi ni hok rapat dengan dia, telah dia ui tugas berat-berat. Jangan silap faham lah. Baik. Seterusnya, cuba tengok seterusnya. Beliau meninggal dunia di zaman pemerintahan Muawiyah. 60 tahun hidup di zaman jahiliyah dan 60 tahun di zaman Islam. Hasan bin Thabit. Hadis bab menunjukkan keharusan memperdengarkan syair yang ada kebaikan, kemaslahatan dan tidak bercanggah dengan syariat. Yang keempat, seseorang pemimpin berhak membuat teguran terhadap sesuatu isu yang mengikut pandangannya adalah mungkar, sehinggalah beliau diberikan penjelasan tentang keharusan perbuatan tersebut. Jadi di sini ulama menyebutkan boleh jadi Sayyidina Umar dia tidak tahu tu hadis tadi tu. Hadis bagaimana Nabi suruh Sayyidina Hasan ni mempertahankan Nabi dan Nabi doa supaya dia diperkukuhkan oleh Allah dengan bantuan Jibril itu. Hadis itu diperakui oleh Abu Hurairah. Boleh jadi Sayyidina Umar tak tahu. Tapi bila disebut hadis ada kelanggaran, boleh bersyair dalam masjid dengan disiplin, Sayyidina Umar diam. Gitu. Itu maksud di sini. Yang kelima, seseorang yang dituduh berhak mempertahankan dirinya dengan mengemukakan hujah bagi mempertahankan kebenaran dirinya. Jika dilihat kes yang khusus dalam hadis Hasan adalah umum mengetahui tidak harus memperdengarkan syair dalam itu umum, semua orang tahu. Tak boleh nak. Sebab begini, kalau kita tengok dalam riwayat dan dalam hadis, bila isteri-isteri Nabi sahabat berhijrah, pada tahun pertama hijrah lagi, Nabi sudah tidak benarkan isteri dia duduk berhibur dengan syair di dalam rumah. Tak sepatut, kena baca Quran. Itu ada disebut. Jadi sebab itulah umumnya masyarakat tahu tak boleh mendeklamasi ke syair dalam masjid secara umum. Sayyidina Umar pun yang faham gitu juga. Berdasarkan maklumat itulah maka Sayyidina Umar memperlihatkan rasa tidak senang dengan tindakan Hasan memperdengarkan syair dalam masjid. Akhir sekali bila tahu, tak apalah. Lepas tu kita kena tahulah, saya tidak catat di sini. Kita kata Allah kasarnya kata Sayyidina Umar tu khalifah tu, sahabat yang nombor 2 tu. Kasar Sayyidina Hasan kecek tu. Ada lagi orang lebih baik padamu. Bukan mu yang terbaik. Masa aku duduk sebut syair di masjid tu, orang yang lebih baik padamu ada. Nabi lah maksudnya. Tak kasar tu. Sebenarnya kita kata kalau nak kira dia lebih senior lagi daripada Sayyidina Umar. Dia sama taraf, sama-sama sahabat. Supaya kita kecek dengan pot darah kita, mu aku. Tapi kita tak boleh nak kecek pot darah mu aku gitu. Ayuh kita tak apa satu level dengan dia. Jadi perkara ni tak timbul isu di sini. Tak timbul isu lah. Baik, yang keenam, harus membalas ejekan dan serangan peribadi yang dilakukan oleh pihak tertentu, khususnya orang kafir. Islam melarang orang beriman mengejek sesiapa pun, lebih-lebih lagi yang berkait dengan agama yang bukan Islam. Kerana dikhawatiri mereka akan mengejek dan mencerca agama Islam. Berhubung dengan isu ini, Allah SWT berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Silap tu. Macam mana boleh? Tak apalah. Wala tasubbu tu. Tersilap. Wala tasubbu, janganlah kamu mencerca. Silap tu. Macam mana boleh masuk tu? Wala tasubbu tu apa maksud? Janganlah kamu mencerca. Sabba yasubbu ni mana cerca, kutuk. Alladzina yad'una min, orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, makna orang kafir. Jangan kamu kutuk orang kafir. Kalau kamu kutuk mereka ataupun kutuk Tuhan mereka, nanti fa tu dia panggil fa akibat lah. Kalau belajar bahasa Arab, fa akibat. Akibatnya mereka kekutuk Allah dalam keadaan benci, dalam keadaan bermusuh.
dalam keadaan tidak ada ilmu, dengan tidak ada ilmu. Tu betul tu silap tu Macam mana boleh letak tu? Itu maksud dia. Baik, yang ketujuh, kelebihan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu boleh dilihat dengan jelas dalam hadis bab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk beliau agar diperkukuhkan dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Baik. Baik, kalau kita perhatikan hadis ini, mana jelas bahawa ada kebenaran itu. Ada kelonggaran itu. Boleh. Di sinilah sebenarnya dengan saya tu ada satu kitab sebenarnya. Tajuk dia pun masjid, nama kitab pun masjid. Dia ada bincang lah. Mana masjid ni sebenarnya asas dia. Akan datang kita akan jumpa. Akan datang akan ada hadis. Mungkin tak sempat malam ni. Nabi sebut dengan jelas. Tak boleh duk isytihar barang hilang dalam masjid. Masjid dibina bukan untuk tujuan itu. Jadi ulama bincang hari itu. Tu akan datang kita akan bincang dalam bab yang ke-25 tu, larangan mengumumkan barang hilang dalam masjid. An-nahyu an insyadid dhalah fil masjid. Kalau ini insya-Allah kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Dia sebenarnya ada juga disebut dalam beberapa, ialah kalau kita baca Quran dalam masjid tapi kuat, bukan bercakap kosong, dia baca Quran tapi kuat. Boleh ke tak? Tak boleh. Takut mengganggu orang yang sedang beribadat, orang yang sedang salat. Jadi bagaimana dengan kita kata pasal Quran di speaker tu dengan kuat misalnya? Ya, lagu mana pula tu? Tu dia ada perbincangan lah. Dia ada kita bincang akan datang. Lepas tu insya-Allah akan ada perbincangan akan datang. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.